كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Semuanya sihat? Di situ ada teman-teman kita yang sudah menyertai Ustazah di sini, Mega. Boleh saya sebut nama Mega? Okay, Love. Kak Nargis juga, pasangan kita lama saya tak nampak Kak Nargis ni. Love, okay, Love. Kak Fauziah juga, terima kasih di atas kehadirannya di Masjid Kampung Siglap. Yo, Kak Nur ada dengan kita petang ni. Assalamualaikum Ustazah dan pihak MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nur. Selamat petang. Kak Som ada? Wah, Kak Som ada. Of course dia ada. Tak sah kalau dia tak ada kan Kak Som. Kak Zau ada juga di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Siapa dia juga tu? Kak Mas. Oh, Kak Johara. Kak Johara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Johara. Siapa lagi ada dengan Ustazah hutang ni? Kak Mas, cincin delima, cincin permata, ciak dah semua bagi hutang doktor. Masya Allah. Sempat ya dia letak pantun di situ. Saya tak boleh nak beli pantunnya Kak Mas. Sebab saya tak bersedia untuk membeli pantun pada petang ini. Apapun selamat petang Kak Mas. Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadirannya ya. Cik Ros kita pun ada di situ. Rosia Abu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ros. Kak Aisyah kita, Waalaikumsalam. So Kak Siti, ramailah. Oh, Haja Aisyah juga ada dekat sini. Terima kasih Haja Aisyah kerana ikuti kuliah ya di Masjid Kampung Siglap pada hari ini. Haja Aisyah ni orang kuat Masjid Darul Ghufran. Baru saya sebut pasal Masjid Darul Ghufran tadi dengan admin. Alhamdulillah ada juga di sini. Oh, Mika kirim salam. Masya Allah, Kak Siti. Saya kalau dapat jumpa Mika ni, kalau saya dengar dia kirim salam pada saya lari dulu Kak Siti. Mika ni kucing Kak Siti yang comel, Masya Allah, tabarakallah. Gebu kucing dia, macam orangnya, macam puan empunya kucing itu. Mika nama dia. Mika yang mana Kak Siti? Tak apa, nanti Kak Siti tunjuk saya sebab dia ada beberapa ekor kucing di rumah. Saya rasa yang bersama dengan saya ni ramai pencinta kucing ya. Alhamdulillah. Siapa tu? Nora. Nora ada juga dengan Saza di sini. Assalamualaikum Saza dan semua jemaah muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah ya muslimah semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana menghadiri kuliah di Masjid Kampung Siglap. Dan pada petang ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita Ad-Da'wa Ad-Dawa. Okey, sebagaimana biasanya kita berada di poin yang keberapa, tajuk apa, muka surat yang keberapa. Okey, saya rasa semua dah siap bersedia untuk meletakkan muka surat yang keberapa. Silakan untuk kita kongsikan dengan teman-teman yang lain muka surat berapa, poin yang keberapa ya pada petang ini. Muka surat 157.24 Ustazah. Okey. Muka surat 100, berapa? 157 Oh lain, okey. Kak Som kata apa tu? Poin 24, muka surat 157. Kak Noh juga berikan jawapan yang sama. Muka surat 157, poin yang ke-24. Kak Mas pun sama ya, 157, poin yang ke-24. Oh, nampaknya kita ada 4 jemaah muslimah kita yang memberikan jawapan yang sama. Maknanya di situ tidak ada khilaf lah di kalangan jemaah kita. Cuma khilafnya pada part saya sahaja. Sebab kalau lihat kitab saya ni kita berada di muka surat 164. Sabar saya lupa nak buka slide saya. Terlupalah. Minta maaf. Ya, okey. Ini cover dia. Sekejap. Ustazah, pada petang ini, okey, so kita ada 2 ya muka surat di situ. Yang pertama tadi saya ikutlah kepada yang ada pada jemaah-jemaah semuanya, jemaah muslimah kita, iaitu muka surat 157. Namun jika sekiranya ada di kalangan jemaah yang memiliki kitab yang sama cetakannya dengan saya, kita berada di muka surat 168. Jadi kita ada 2 antara 157 atau 164. Yang penting cari poin yang ke-24. Ya, poin kita yang ke-24 iaitu yang bertajuk maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah. Kalau poinnya sama, insya-Allah kita akan bincang perkara yang samalah. Jadi kalau sekiranya mungkin ada orang yang memiliki cetakan yang lain lagi kan, siapa tahu 164 buka pun tidak ada, 157 je buka pun tidak ada, senang saja. Cari poin yang ke-24, okay, maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Jadi kita akan kupas tajuk berkaitan dengan kesan maksiat ini bila seseorang dia melakukan kemaksiatan dalam kehidupan dia. Antara kesan yang akan berlaku dalam hidup dia ataupun pada diri dia ialah perkara maksiat yang dilakukannya itu menyebabkan dia rasa lemah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu ya muslimah, bila kita lihat pada muka surat kita ataupun perenggan kita yang pertama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ketika dia mensyarahkan ketika dia mensyarahkan topik ini, dia berikan kepada kita dengan beberapa keadaan. Okey, beberapa keadaan yang perlu untuk kita fikirkan bersama. Jadi ada di situ 3 keadaan yang saya letakkan untuk menunjukkan kepada kita mengapa pentingnya kita ni sebagai hamba Allah, iaitu kita di kalangan muslimah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cuci flat pula ya muslimah. Minggu lepas bunyi orang drill lah, hari ni orang cuci flat pula. Macam-macam flat saya ni petang-petang ni. Ini masalahnya kuliah petang ni. Harap tak dengar lah ya masuk ke tempat masing-masing. Dia bising kat luar tu. Cuci flat. Okay, so kita baca perenggan kita yang pertama. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab ini? Di antara hukuman dosa, jadi di antara kesan dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang berdosa, mereka yang melakukan dosa. Maksudnya orang yang buat dosa ini dia buat tanpa ada rasa bersalah dengan dosa yang dia lakukan. Jadi di sini letakkan adalah melemahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaannya dalam hati pelakunya. Jadi orang ini bila dia melakukan dosa itu tadi keadaan itu akan melemahkan pengagungannya terhadap Allah dan kemuliaannya dalam hati orang tersebut. Mahu tidak mahu hal ini pasti terjadi. Maksudnya nak tak nak perkara itu pasti terjadi dalam kehidupan dia. Apabila dia melakukan maksiat yang mana dia tidak ada rasa ingin bertaubat dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, sekiranya kemuliaan dan keagungan Allah terhunjam kukuh dalam hati seorang hamba, tentulah dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan terhadapnya. Jadi ini kita panggil sebagai keutamaan. Mengapa kita perlu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita ini muslimah? Keutamaannya, kepentingannya kita lihat di sini apabila seseorang muslimah dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini ataupun muslimah ini dia tidak berani melakukan kemaksiatan. Kerana bila dia membesarkan Allah, itu mengagungkan Allah, dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu bila dia lakukan perbuatan maksiat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau bukan nanti di akhirat kelak, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia dalam api neraka, dia akan tahu kehidupannya di dunia tidak selamat. Akan banyak kesusahan-kesusahan yang berlaku dalam kehidupan dia apabila dia melakukan kemaksiatan sesuka hati. Jadi dia rasa takut. Macam kita lah muslimah, kita kata gini kan, pakai pelitup itu wajib kan sekarang? Betul tak? Bila kita keluar rumah. Kalau tak pakai pelitup, kenapa? Apa yang akan dikenakan ke atas kita? Boleh letak di ruangan komen. Saya nak tengok jawapan. Ke tak ada apa-apa? Tak kisah, kita tak pakai mask pun okey je jalan kat luar. Kita free jalan macam tu. Macam tu. Ke ada tak apa-apa yang akan dikenakan ke atas kita bila kita tidak mengenakan pelitup ketika kita keluar dari rumah kita? Kena fine, Kak Som kata. Kena fine. Okay. Yes. Kena fine. Selain itu, okay, kalau kena fine, berapa tu kita kena fine?
Kena saman, ya. Kena saman dan kena fine sama maksudnya. Aliza pun kata, kena saman. Kena denda, kena fine. Semua gunakan. Okay, tahu tak berapa tu? $300? Oh, Kak Noh. Betul Kak Noh? $300. Masya Allah. Muslimah boleh keluarkan jawapan daripada kakak-kakak yang tersayang ni? Tak apa, tutup saya. Okay, it's okay. Kak Mas, $300. Okay. Betul tak ada khilaf di sini? Tak ingat berapa. Kak Aisyah, tak ingat berapa. Oh, betul Zah. Oh, okay, betul. So, bila kita dengar tadi kan, kalau kita tak guna pelitup, bila kita keluar, masukkan jail, seriously? Masukkan jail. Kita tak masuk jail ke? Betul ke? Ini saya tak tahu betul ke tidak. Sebab dia ada muka ketawa di belakang tu. Betul ke Kak Siti masuk jail? Mungkin lah, ya ada lah. Mungkin ada jugalah. Itu kalau kita melanggar perkara-perkara, maknanya lebih serius daripada itulah kan. Masuk jail lah. Tapi kalau you just tak pakai pelitup tu, tak pernah kena denda. Ketawa. Tak pernah kena denda. Ala cute-nya Kak Aisyah. Mestilah. Sebab apa kita tak pernah kena denda? Sebab kita takut. Betul tak? Nanti ni kalau keluar ni kena fine $300. Sayang duit $300. Macam-macam boleh kita beli dengan $300. Betul tak? Kalau duit pasar pun boleh cover $300 tu. Jadi kita rasa takut. Nampak tak? Benda tu benda yang salah. Benda tu jadi benda yang begitu besar. Ya, agung ni maksudnya perkara yang besar tau Muslimah. Kita nampak hal itu hal yang begitu besar. Yang mana kita tahu ini kalau keluar rumah ni kita tak pakai mask kita. Mask bukan mask Okay. Kita tak pakai pelitup kita ni. Ya Allah, kena fine $300. Mana aku nak cari Mungkin ada orang gitu. Tapi kalau orang yang kaya macam Kak Siti ni Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah dia $300. Salah $300. Okey je $300 kan. Mika pun boleh boleh bayar macam gitu ya. So kita mungkin, tapi kita yang ada duit pun ni ya Muslimah, kita lihat $300 benda tu besar. Kita besarkan, maksudnya kita lihat ia satu perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Ini saya berikan satu analogi untuk kehidupan kita yang mana menyebabkan kita rasa takut untuk buat perkara salah itu tadi. Tapi bayangkan kita dengan Allah. Ni kita dengan sesama manusia takut kita macam gitu sekali. Sekarang ni kita ni Muslimah, cuba kita muhasabah. Kita dengan Allah ni. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam akidah kita, kita yakin, kita percaya Allah itu maha berkuasa untuk menentukan apa sahaja bagi kehidupan kita. Yang mana bila kita agungkan Allah, kita takut kepada Allah, ketakutan kita, keagungan dan ketakutan kita itu terhadap Allah akan membuat kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Kerana kita tahu bila kita buat perkara yang Allah larang, Allah akan berikan balasan untuk kita. Di dunia dan juga di akhirat kelak. Sebab itu ini kita panggil sebagai keutamaan. Meletakkan keagungan dalam diri kita ni terhadap Allah Azza wa Jal. Namun, ada di kalangan manusia di sini, di kalangan oranglah yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah disertakan dalam kitab kita ini. Ada orang yang mengeluarkan statement, satu sangkaan yang dia assume. Dia assume. Apa dia kata? Bila orang yang terpedaya, mungkin ada orang, dia kata, sesungguhnya yang membuatkan aku bermaksiat adalah sikap baik sangka kepada Allah. Diletakkan satu bentuk husnuzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan dia buat dosa. Apa husnuzon dia di situ? Dia kata apa? Sebagaimana poin saya yang kedua, kalau siapa yang tidak ada kitab boleh lihat di poin saya yang kedua yang berwarna kelabu itu, buat maksiat kerana bersangka baik kepada Allah yang Maha Pengampun. Kenapa buat maksiat? Yelah, saya buat maksiat dan memang tak boleh nak larang, tak boleh nak halang. Tak apa, Allah itu Maha Pengampun. Nanti saya bertaubat, Allah tu ampunkan saya lah. Ini husnuzan kita kepada Allah. Betul, Allah tu Maha Pengampun. Tetapi dalam hal-hal kemaksiatan ni Muslimah, kita tak boleh plan.
Kita tak boleh nak rancang. Maksudnya kita rancang, kita buat maksiat dengan lepas tu nanti kita bertaubat kepada Allah. Boleh begitu? Kita dah bincangkan dalam banyak sesi, banyak kali ya, tentang hal yang mana buat dosa, buat maksiat, kita tidak dibenarkan untuk rancang. Ia adalah sesuatu yang kita kadang-kala tidak dapat elakkan. Namun ada orang yang mana dia rancang untuk melakukan dosa dengan yang mana selepas itu, lepas dia buat dosa, dia nak bertaubat kepada Allah dengan satu sangkaan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti Allah ampunkan saya lah, apa susah? Buatlah dosa banyak-banyak, lepas tu Allah ampunkan saya. Begitu ke keadaannya? Jika begitu situasi ataupun jika begitu sangkaan kita, di mana letaknya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita? Dalam hati kita ni mana letaknya kebesaran Allah? Maknanya kita boleh buat main-main perkara tersebut. Jika hal dunia, ya muslimah, saya nak ingatkan, jika hal dunia kita tak pernah fikir, don't play-play lah. Jangan main-main ni benda-benda $300. Kau jangan main-main tau. Kalau kena mana kau nak cari duit tu. Berdengik kau 300. Kita fikir gitu. Kita tak main-main. Kita betul-betul takut. Namun kenapa dengan Tuhan yang menciptakan kita ni muslimah, ada orang yang boleh bermain dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Orang yang memiliki sangkaan yang begini, yang dia kata kita buat dosa lah banyak-banyak, nanti Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Ini adalah kefahaman yang keliru. Kefahaman yang tidak seharusnya ada dalam diri seorang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana yang diletakkan dalam kitab kita ini. Dan dia kata apa, semua itu bukan disebabkan lemahnya keagungan Allah di hatiku. Dia kata apa, aku buat dosa ni bukan sebab lemahnya keagungan Allah di hati aku. Aku tetap mengagungkan Allah. Cuma aku ni sangka baik pada Allah. Allah tu kan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kalau aku buat dosa banyak-banyak ni, Allah ampunkan akulah. Salah ke aku nak buat dosa? Ini adalah sangkaan dan kefahaman yang keliru. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ada jelaskan kepada kita pada perenggan yang berikutnya. Apa dia kata? Ini adalah contoh kerancuan jiwa. Maknanya kekeliruan yang ada dalam jiwa kita, dalam kefahaman kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita ni tidak ada rasa mengagungkan Allah, kita akan buat main semua hukum hakam Allah ni. Suka hati kita ya kita nak cakap apa. Suka hati kita ya kita nak buat apa. Ni masalahnya. Dan kita lihat di sini, Imam Ibn Al-Qayyim dia kata apa? Sesungguhnya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati seseorang hamba akan memberikan konsekuensi pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkannya. Okey? Maksud konsekuensi pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkannya di sini, kita boleh fahami begini muslimah. Orang ini bila dia lihat perkara yang haram. Saya besarkanlah muka saya. Sebab saya nak explain benda ni. Maksud kalau kita baca sekali lalu dalam kitab kita ni mungkin kita faham apa maksud dia. Konsekuensi pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bila kita ini ada keagungan terhadap Allah dalam hati kita. Maksudnya di sini, orang yang memiliki rasa mengagungkan Allah di dalam hati dia ini, okey, dia akan melihat perkara haram sebagai perkara yang besar. Macam tadi kita lihat keluar tidak menggunakan pelitup, itulah perkara yang besar bagi diri kita. Kerana ia adalah perkara yang melanggar undang-undang. Kita akan dikenakan saman, dikenakan denda, kena fine, gunalah apa-apa bahasa nak guna. Jadi kita nampak itu benda yang besar, jangan dibuat main. Justru bila kita nak faham teks yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab kita ini, dia kata kalau kita ni letakkan keagungan terhadap Allah dalam hati kita ini,
kita akan nampak, kita akan lihat semua perkara-perkara yang Allah haramkan sebagai satu perkara yang begitu besar yang mana kita akan tahu ini tak boleh dibuat main. Yang menyebabkan kita tinggalkan perkara haram itu. Kita nampak dosa zina, ui besar ni jangan buat. Okay? Kita nampak berjudi, tak boleh, saya tak boleh buat benda ni, ini benda yang dosa. Kita takut, kita tinggalkan. Minum arak, jangan kau, jangan aku. Kita kalau benda-benda dosa ni muslimah ya, kalau orang yang memiliki keagungan terhadap Allah, dia dengar, dia lihat, dia dah rasa tak boleh dah. Ini orang yang memiliki rasa keagungan terhadap Allah. Sebab apa dia tahu perkara itu dosa, benda ini, dia takut sangat-sangat. Walaupun dia dekat dengan perkara tersebut. Kita ni kalau ada rasa keagungan terhadap Allah, kita nampak perkara maksiat, bagaimana perasaannya? Yang kita tahu perkara itu dosa, yang kita takut dengan perkara itu, kita tak nak pun buat perkara tersebut. Tapi kita nampak orang lain buat ni muslimah. Apa rasanya? Kebiasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, kena cek balik perasaan dan hati kita ni. Kita kurang-kurang pun kita mesti rasa tak selesa, kita rasa tak suka, kita rasa benci dengan perbuatan itu. Betul tak? Kita rasa, tak suka, kita tak selesa, kita tak, memang tak boleh tengok lah. Ini maknanya ada rasa keagungan terhadap Allah dalam hati. Itu pentingnya rasa keagungan terhadap Allah. Kalau tidak ada, kita akan nampak semua perkara tu biasa je. Buat maksiat, maksiat, okey lah. Tengok senyum, maksiat. Ya, saya tak nafikan ada orang begitu. Tak apa, orang buat maksiat, nanti dia taubatlah ya. Tak apa, belum sampai seru tu, tak apa, biarkan. Kita happy tengok. Ini maknanya, keagungan terhadap Allah itu tidak ada. Contoh mudah, kita nampak orang, kita ni sekarang pakai pelitup. Tapi sekarang ni kita nampak orang lain tak pakai pelitup. Apa perasaannya? Kita nampak orang lain tahu, bukan kita nampak orang lain tak pakai pelitup. Kita, kenapa tak pakai? Kita kan nampak, kita, kena pakai tau, kita kena lindung diri, nanti kau kena saman kau. Kita dah duk bebe macam-macam kita cakap bila kita nampak kawan kita tak pakai pelitup tu. Nampak tak maknanya kita nampak hal itu besar? Kita rasa perkara itu, tak boleh macam ini . Ada perasaan tidak selesa bila kita nampak perkara yang dilarang itu dilakukan. Itu berkaitan hal dunia kita ya, hal yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau kita nampak perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, yang kita tahu hukum hakamnya, yang kita tahu dalam agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan hukum ini haram, ini dosa, buat masuk neraka. Apa rasanya muslimah bila kita lihat kebiasa-biasa sahaja? Mereka yang memiliki rasa mengagungkan Allah, yang dia besarkan Allah dengan keagungan yang dia lihat itu ataupun keagungan yang dia rasa dalam hati dia, dia akan takut. Dia akan rasa tak boleh dah benda ni. Kurang-kurang pun kalau dia tak dapat tegur, dia akan angkat kaki dia, belah daripada tempat tu. Saya guna ayat kasar pula, belah. Dia akan angkat kaki dia pergi daripada tempat itu. Sebab apa? Cannot lah. Aku tak boleh take it lah benda ni. Sebab dia tak boleh lihat perkara dosa depan mati dia. Ini keadaan, ini maksudnya Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Dia ni kan pengagungan, dia akan memberikan konsekuensi pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia nampak hal-hal yang diharamkan oleh Allah bukan perkara yang remeh-temeh, tetapi itu adalah perkara yang besar, perkara yang perlu dielakkan, perkara yang perlu ditinggalkan, bukan perkara-perkara yang dia lihat dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Sebab itu di kalangan para ulama salaf, mereka ini kalau mereka buat dosa, saya kira banyak kali saya ceritakan, orang yang beriman kepada Allah, mereka yang betul-betul rasa takut kepada Allah, bila mereka ni nampak dosa, buat dosa ke apa, umpamanya apa yang nak tunjukkan besarnya benda yang dia lakukan, bila seolah-olah dia nampak gunung yang besar akan timpa dia. Maknanya kita nampak dosa tu bukan main-main, bukan perkara remeh. Beza. Orang yang kalau dia ni tak ada rasa keagungan terhadap Allah,
tak ada rasa takut. Dia buat dosa, umpama lalat yang hinggap dekat hidung dia, tepis je dah, settle lah benda tu. Tak payah nak rasa takut, nak menangis sebagai, gitu, kau tak payah nak menangis sebagai, dah lepas tu kau taubat daripada Allah. Bukan gitu orang yang berdosa ni. Dia mesti ada rasa takut, menyesal daripada dosa, dengan dosa yang dia lakukan tersebut. Dan di sini apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Selanjutnya sikap ini akan membatasinya dari dosa. Rasa keagungan tadi dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita takut dengan dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita nampak dosa-dosa itu sebagai satu perkara yang bukan remeh, ia perkara yang besar. Apa lagi yang akan berlaku pada diri kita bila kita ada rasa keagungan itu? Hal tersebut akan menyebabkan kita menjadi insan yang membatasi diri kita dari dosa. Maknanya jadi penghalang. Kita nak buat dosa, kita tahu ini perkara yang Allah haramkan dan kita nampak ini adalah perkara yang besar, kita akan tinggalkan. Maknanya ada perkara yang menghalang kita untuk melakukan dosa itu. Ini kita panggil sebagai keutamaan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amat penting perkara ini. Bayangkan kalau ia tidak ada. Tidak ada perkara yang akan membataskan kita daripada hal dosa dan maksiat itu. Kita nak buat dosa, kita buat je. Kita dah tak fikir dah tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, tentang dosa yang besar ke dosa kecil ke apa. Kita akan lakukan sekehendak hati kita. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang-orang yang berani melakukan dosa tidaklah memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Kita tidak kata orang yang berani melakukan dosa, mereka yang bangga dengan dosanya. Sebagaimana pada poin yang ke-23 yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Dia tak malu dengan dosa yang dia lakukan. Dia hebohkan dosa yang dia buat. Dia bangga dengan dosa dia. Dia viralkan dosa dia. Orang yang begini, adakah kita nak letakkan dia ni sebagai orang yang memuliakan Allah? Kita tak boleh letakkan mereka sebagai orang yang memuliakan Allah. Sebutkan apa? Bagaimana mungkin orang yang menganggap rendah perintah dan larangan Allah akan memuliakan dan mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ini adalah puncak kemustahilan dan kebatilan. Sebab itu kita tidak boleh menerima orang yang mengeluarkan sangkaan sebagaimana poin kita yang kedua yang terdapat di slide saya ini. Kita tak boleh terima bila dia kata apa, oh saya buat dosa ni bukan sebab saya ni tak agungkan Allah, tapi sebab saya ni husnuzan Allah tu maha pengampun. Orang yang melakukan dosa sekehendak hati dia, bagaimana kita nak kata dia itu memuliakan Allah dan mengagungkan Allah? Kerana apa? Dia melihat perkara dosa dan maksiat itu sebagai perkara yang remeh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah beritahu dalam Al-Quran, Nabi SAW dah cakap daripada kita, buat dosa-dosa ni ada akibatnya, ada balasannya. Banyak dah kita bincangkan muslimah dalam kuliah kita ini. Ya, boleh rujuk pada sesi-sesi kita yang lepas. Kita bincangkan kesan maksiat, apakah dosa, apakah balasan di neraka. Hadis Nabi panjang lebar kita kupas. Tapi kalau kita masih lagi dalam hati kita ini, kita kata, kita husnuzan saja pada Allah, nak buat dosa, buatlah dosa banyak-banyak, nanti kita taubat kepada Allah. Ini adalah satu sangkaan ataupun satu kefahaman yang tidak benar. Bahkan kita tidak kata orang yang begini, orang yang agungkan Allah. Bahkan orang yang begini, dia tidak ada rasa takut terhadap Allah. Mempermainkan hukum Allah. Dalam perenggan kita yang berikutnya, disebutkan kepada kita bagaimana mungkin seorang hamba melanggar kehormatan Allah. Kehormatan ni maksudnya Allah ni memiliki kebesaran, keagungan. Kita muslimah, kita ni sesama manusia. Bila kita nampak manusia lain ada kehormatan, ada keagungan lah, ada status, kita punya
hormat, kita punya takut, kita punya betul-betul lah kita angkat orang tu, angkat seangkat-angkatnya kita. Kita sesama manusia tau, padahal itu makhluk Allah. Nampak ya, itu makhluk Allah. Tapi kita punya angkat dengan dia. Dahsyat lah. Kan? Benda yang kadang-kadang tak ada pun pada orang tu kita angkat. Kita angkat sebab apa? Orang itu ada kehormatan, dia ada status. Takkanlah saya nak rendahkan dia. Begitu keadaan kita ni sampai macam tu sekali. Yang mana orang itu pun dia sebenarnya bertuhankan kepada Allah, perlukan Allah. Namun kita ni dengan Allah yang menciptakan kita, yang mentakdirkan setiap sesuatu dalam kehidupan kita, yang menggenggam urusan kehidupan kita, kita tidak melihat Allah itu dengan penuh penghormatan, bahkan sesuka hati melakukan dosa dan maksiat. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim mempersoalkan, dia berikan soalan-soalan kepada kita di sini. Bagaimana mungkin orang yang begitu, yang dia buat maksiat sesuka hati, ya, yang melanggar kehormatan Allah, sementara dia ingin agar orang lain tidak menginjak-injak kehormatannya. Dia nak orang lain hormati dia, tetapi dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Yang bagaimana mungkin dia merendahkan hak Allah sementara Allah tidak merendahkan haknya. Soalan lagi. Ya, bagaimana mungkin dia merendahkan hak Allah sementara Allah tidak merendahkan haknya. Kemudian soalan lagi, bagaimana mungkin dia ni menyepelekan atau meremehkan maksiat kepada Allah sedangkan makhluk lain tidak melecehkannya. Maksudnya begini muslimah. Kita dalam hidup ini, kalau kita buat perkara dosa, orang di sekitar kita boleh ke terima dosa-dosa yang kita lakukan? Kebiasaannya. Tak boleh kan? Kita boleh ke menerima? Kalau ada, maksudnya kita boleh ke terima dengan baik kalau kita nak, kalau kita tahu ada dalam keluarga kita ni yang melakukan zina. Na'udzubillahi min zalik. Saya bagi contoh saja. Apa rasanya? Kita tak boleh. Kita mesti kata, kenapa? Maknanya kita benci, tak suka, kita marah. Dan orang yang melakukan perkara tersebut, dia akan mendapat pandangan yang tidak baik daripada orang di sekitarnya. Kebiasaannya begitu. Kebiasaannya begitu. Sebab itu bagaimana dia ingin mendapatkan kehormatan ataupun penghormatan daripada orang di sekitarnya jika dia sendiri melanggar kehormatan Allah. Maksudnya kehormatan Allah ni, apa yang Allah perintahkan kepada dia, dia sesuka hati langgar perkara tersebut. Dia tak hormat, maksudnya dia tak hormat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri dia. Orang lain yang melihat dia melakukan apa yang melanggar perintah Allah itu, pasti juga tidak akan menghormati diri dia. Orang lain yang melihat apa yang dia buat tu, kita tak suka. Kita akan rasa, bencinya tak suka orang ni buat benda-benda dosa, maksiat. Ini yang dipersoalkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Mana mungkin insan di sekitar kita melihat kita sebagai insan yang baik bila kita ni melakukan dosa sesuka hati kita. Kita nampak ada orang menzalimi orang lain. Adakah kita nak menghormati dia? Secara basicnya lah ataupun secara dasarnya. Secara umumnya kita nampak. Kita mesti tak suka dengan orang yang menzalimi orang lain. Kita nampak ada orang yang memakan harta anak yatim. Kita suka. Pasti kita ni akan meremehkan orang ini. Aku tak sukalah dia ni. Dia makan harta anak yatim, kau tahu tak? Kita tak boleh support dia. Orang yang tahu, orang yang nampak, orang yang dia menyaksikan orang ini dia makan harta anak yatim, pasti orang lain yang ada di sekitar tak suka dengan apa yang dia lakukan. Orang akan remehkan dia, orang akan hina dia. Orang akan pertikaikan apa yang dia lakukan, dia akan mendapat cemuhan dan hinaan daripada orang yang tahu bahawa perbuatan dia itu adalah perbuatan yang salah. Jarang kita nak nampak orang yang akan support orang yang makan harta anak yatim.
Kita katakan, kau makan harta anak yatim, bagus kau, Masya Allah, tabarakallah. Ada kita dengar begitu? Tak mungkin muslimah. Kita takkan kata, oh kau makan harta anak yatim, hebat kau, Alhamdulillah, rezeki kau. Tak ada, kita takkan puji orang yang makan harta anak yatim. Maknanya apa? Kita nampak situasi itu sebagai perkara yang dosa dan kita, kan si pelaku itu akan dilecehkan, akan diremehkan, akan dihina sebab orang yang melihat perbuatan dia adalah perbuatan dosa. Maknanya Imam Ibn Al-Qayyim tadi ada 3 soalan tadi yang dikemukakan kepada kita. Maksudnya kalau kita ni buat dosa muslimah, contoh kalau kita ni makan harta anak yatim, jangan harap yang mana memakan harta anak yatim ini adalah dosa besar. Kita melanggar perintah Allah, kita melanggar sesuatu yang telah Allah tetapkan. Bagaimana kita nak aspek orang di sekitar kita menghormati kita? Itu tak mungkin berlaku. Bagaimana dalam keadaan kita ni makan harta anak yatim, kita boleh nak minta orang hormat kita nak minta orang lain angkat kita, puji kita. Itu tak akan berlaku. Sebab apa? Yang kita buat adalah perkara yang meremehkan hukum Allah, yang meremehkan kehormatan Allah, yang merendahkan keagungan Allah. Kerana apa? Ia adalah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Tak mungkin orang di sekitar kita akan melihat perkara yang kita lakukan adalah perkara yang baik. Mungkin ada, tapi tak semua akan sokong kita, support kita. Tak mungkin. Ini maksud ketiga-tiga soalan yang terdapat dalam kitab kita. Sebab itu kita lihat begini muslimah. Kita dapati ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak memiliki keagungan dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua tadi yang saya sebutkan tadi kan dengan suara yang high pitch tadi tu yang saya sebutkan tadi kan, sebab nak bagi orang faham, nak bagi orang sedar perkara ni kan. Kita nak cakap pasal dosa pahala ni tak boleh guna suara lembut. Nanti kan orang kata orang tak, dia punya jiwa tu tak kuat. Dia kena guna suara high pitch sikit. Yang tadi tu saya sebutkan semua berkenaan dengan dosa, kita meremehkan hak Allah, kita meremehkan kehormatan Allah, keagungan Allah ini. Allah tak biarkan begitu sahaja pada diri kita ini. Ada hukuman yang Allah berikan kepada kita. Iaitu apa? Hati kita akan lemah dalam mengagungkan Allah. Bila once kita dah buat satu kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu kita lakukan kerana kita tidak agungkan Allah dan kita rasa selesa dengan kemaksiatan itu dan kita tak nampak perkara itu sebagai satu perkara yang besar. Kita tak lihat perkara itu sebagai satu dosa. Kita suka dengan apa yang kita buat, apa yang berlaku. Allah letakkan dalam hatinya kelemahan. Kelemahan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya ni muslimah, dalam hidup kita ni, kita nak jadi seorang muslimah yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap Allah. Kita tak nak jadi seorang muslimah yang mana Allah cabut rasa keagungan ini dalam hati kita ini. Kerana apa? Tadi kita dah bincangkan, kalau kita tak ada rasa keagungan terhadap Allah, kita akan buat dosa sesuka hati. Kita tak rasa takut kepada Allah dan kita nak ada rasa takut terhadap Allah. Kerana rasa takut terhadap Allah itu akan menyebabkan kita tinggalkan maksiat dan dosa-dosa. Namun kalau kita rasa comfort dengan dosa yang kita lakukan, kita rasa selesa, kita rasa okey, kita rasa senang dengan apa yang kita lakukan, Allah akan cabut rasa keagungan itu daripada hati kita. Kita akan lemah keagungan itu dalam hati kita. Walaupun kita ada rasa takut, tapi takut itu dia adalah takut yang tidak menguasai diri kita. Hanya sekadar takut-takut yang ada di hujung lidah kita sahaja. Aku takut Allah, lah mestilah aku takut dan aku tak takut. Dia cuma begitu sahaja. Buat maksiat, yes aku buat maksiat. Mungkin keadaannya begitu muslimah. Dan di sini antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hilang wibawa di hati para makhluk terhadap diri dia. Hilang wibawa maksudnya rasa hormat orang lain terhadap diri dia hilang. Sebagaimana tadi contoh yang saya sebutkan juga tentang orang yang makan harta anak yatim. Kita tak hormat orang yang begini. Kan? Kita kalau ada experience dengan keadaan-keadaan begitu, kita tak hormat.
Contoh kita kata, kita tak hormat dengan orang yang menderhaka ataupun orang yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Kita tak boleh terima orang yang menengking kedua ibu bapanya. Kita tak boleh terima orang yang menghalau kedua ibu bapanya. Kita boleh terima, kau halau mak kau bagus kau Ada ke macam itu? Kita kalau kita dengar kawan kita ke apa kan, member kita ni halau mak dia, apa rasanya? Hilanglah respect kita. Seriously saya kata hilang. Hilang respect kita pada dia. Sebab apa? Kita tahu perkara itu adalah perkara dosa muslimah. Jadi kalau kita buat perkara itu, kita ni contoh kata kita ni halau mak kita daripada rumah kita, orang di sekitar kita akan hilang rasa respect terhadap diri kita. Ini hukuman Allah terhadap hamba yang buat perkara-perkara dosa. Orang di sekitar kita akan lihat kita dengan pandangan yang jelek lah saya kata. Kan? Orang apa punya, kita kalau ayat kasar mak kita kata apa punya anak mak dia dah besarkan dia, dah sekolahkan dia, kerja kan, ada banyak duit, dah besar, dah ada kehidupan selesa, halau mak dia engkau. Itu maknanya apa? Hilang wibawa di hati para makhluk. Itu sesama makhluk, sesama manusia ni. Agak-agak malaikat boleh terima, malaikat tak boleh terima. Malaikat suka orang buat dosa? Tak, malaikat tak suka orang buat dosa. Ini keadaannya muslimah. Sebab tu jangan kita buat main dengan dosa maksiat ni. Ia bukan perkara yang remeh. Ia perkara yang besar. Ini penyakit dalam hati ni. Bila hati kita tidak ada tidak ada keagungan terhadap Allah. Allah berikan hukuman kepada orang ini dengan rasa tidak mahu mengagungkan Allah, bahkan orang di sekitarnya memandang dia dengan pandangan yang sebelah mata lah, orang kata tak respect lah, tak hormat pada dia. Dan dalam kitab kita ini menjelaskan kepada kita, ya, ini peringatan Allah buat orang yang berdosa. Mereka pendosa ni Allah ingatkan, Allah beritahu dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melakukan dosa. Tu Allah kunci hati mereka, Allah lupakan mereka, Allah rendahkan mereka sebagaimana tadi saya sebutkan. Allah abaikan mereka. Allah tak ambil kisah dengan orang yang buat dosa ni. Yang mana dia sesuka hati dengan dosa, bahkan dia bangga dengan dosa dia. Ini yang Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan pada perenggan yang berikutnya. Apa dia kata? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan hal ini. Maksudnya apa yang kita bincangkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan, Allah tunjukkan dalam Al-Quranul Karim apa yang akan berlaku kepada orang yang melakukan dosa. Di situ disebutkan ketika menyebutkan hukuman akibat perbuatan dosa. Maknanya bukan dua itu tadi, tapi ada perkara-perkara lain yang boleh berlaku kepada si pendosa ini. Bukan hanya Allah lemahkan hatinya untuk mengagungkan Allah, bukan hanya sekadar Allah menjadikan manusia di sekitarnya hilang wibawa, hilang hormat terhadap diri dia, tetapi dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan beberapa perkara lagi sebagai peringatan kita bersama muslimah. Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Iaitu dengan mengembalikan kepada para pelakunya, menutup dan mengunci hati mereka. Allah tutup, Allah kunci hati kita ini dari terima kebenaran, dari terima teguran orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu kita tidak hairan kadang-kadang ada orang dia buat salah. Kemudian ada pula orang yang berusaha untuk nasihat, ada orang yang usaha untuk tegur perbuatan salahnya. Dia boleh terima? Tak semua orang boleh terima nasihat dan teguran muslimah. Mungkin saya kata situasi orang yang tidak boleh terima dan tidak boleh dapatkan nasihat itu kerana Allah dah kunci hati dia. Sebab itu dia tidak boleh terima kebenaran.
Kemudian di sini apa katanya? Allah melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah. Bila kita melakukan kemaksiatan, kita buat dosa, bermakna kita lupakan Allah. Kenapa Allah kata kita lupakan Allah? Kerana orang yang ingat Allah, dia sebelum dia buat dosa tu kan, dia akan fikir, ini dosa, takkan nak berzina. Betul tak? Takkan aku nak berzina pula. Walaupun kita kata benda tu dah kat depan mata, takkan kita nak buat. Kita ingat Allah, kita tinggalkan Allah. Jadi Allah kata sewaktu orang melakukan dosa, dia lupakan aku, maka aku akan lupakan dia. Dan seterusnya, apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Allah merendahkan mereka sebagaimana mereka merendahkan agama Allah. Maksud agama Allah, perintah Allah. Allah dalam agama kita ni ada banyak perintah. Ada banyak larangan. Yang perlu kita sebagai seorang beriman kepada Allah. Ya, jangan lihat kepada agama lain lah. Ya, kita lihat kita ni yang dah muslimah ni. Ya, yang dah beriman kepada Allah. Tak perlu lihat pada agama-agama lain. Sekarang ni kita fokus kepada diri kita yang beriman kepada Allah, yang nak betulkan hati kita ni, yang kadang-kadang pergi mana-mana ni kan. Kita lihat pada diri kita. Merendahkan agama Allah bermakna bila kita melihat setiap yang Allah letakkan dalam agama ini sebagai satu perkara yang tidak penting. Solat contohnya. Itu kewajipan, tapi kita merendahkan kewajipan itu. Tutup aurat, kewajipan, tapi kita merendahkan kewajipan menutup aurat. Jadi seorang yang baik, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi, jangan khianati, jangan mengumpat, jangan pandang rendah pada orang lain. Ini semua perintah dalam agama kita. Namun kalau kita tinggalkan bermakna kita merendahkan agama kita. Kita merendahkan perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga disebutkan dalam kitab kita ini, dan Allah akan mengabaikan mereka sebagaimana mereka mengabaikan perintah Allah. Semua itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kenapa Allah kunci hati seseorang? Kenapa Allah lupakan dia? Kenapa Allah rendahkan dia? Dan kenapa Allah abaikan dia? Allah tak saja-saja buat begitu muslimah. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita, semua itu berlaku kerana perbuatan kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan di sini katakan oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang menceritakan tentang sujudnya para makhluk kepada Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang dimuliakannya. Dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-18. Dalam Al-Quran, kalau kita nak rujuk berkenaan dengan dalil-dalil ya, yang tadi Allah mengunci hati mereka, kita boleh rujuk ya dalam surah Al-A'raf ayat 101. Di sini apa kata Allah? وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul, mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Mereka ada buat salah. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada mereka dengan para rasul untuk berikan peringatan, untuk bentangkan kepada mereka dengan kebenaran, untuk jelaskan kepada mereka mana yang betul, mana yang salah. Tetapi adakah mereka boleh menerima kebenaran, penjelasan yang didakwahkan oleh para rasul? Mereka tidak boleh terima. Dan di sini apa kata Allah? Dalam keadaan mereka tak boleh terima, bahkan mereka sesuka hati menolak kebenaran
yang telah dibentangkan di hadapan mata mereka. Allah kata kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Inilah puncanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengunci mata hati mereka. Tu orang yang kufur terhadap kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Keadaannya sedemikian. Begitu juga Allah ingatkan dalam surah Al-A'raf, ya masih lagi dalam surah yang sama. Allah kata apa? Allah lupakan mereka. Ini ada ya pada 2 poin kita yang tadi ya, yang saya sebutkan, iaitu peringatan Allah kepada orang yang berdosa. Kenapa kita ni perlu jauhi maksiat? Kalau boleh tinggalkan langsung maksiat itu, kenapa? Supaya kita nak Allah Subhanahu wa taala tidak kunci hati kita dan Allah tidak lupakan kita. Dan di sini dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi Allah ingatkan, allazina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Agama dijadikan sebagai permainan dan senda gurau. Buat main dengan hukum hakam ni. Buat main dengan para ulama contohnya. Para nabi itulah, para nabi dah ramai dah orang buat main dah. Kalau ikut konteks kita ni yang tidak ada nabi lagi ni, orang bukan mainkan nabi tau sekarang ni, orang mainkan ulama. Orang mainkan asatizah, senang kata. Orang mainkan asatizah, senang. Ustaz-ustazah ni diperlekehkan, diinjak maruahnya, mempermainkan agama. Allah kata apa? فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Maksudnya, maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Orang yang mempermainkan hukum hakam agama, Allah lupakan mereka kerana sewaktu mereka mempermainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam agama ini, mereka lupa tentang hari kiamat. Mereka lupa tentang akhirat. Sebab itu mereka berani mempermainkan hukum hakam agama. Kita kalau ingat akhirat, sebab akhirat ini hari pembalasan tau muslimah. Di dunia ini ramai orang boleh terlepas daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan. Tetapi di akhirat kelak, dia tidak boleh terlepas. Tak mungkin terlepas. Sebab itu adalah hari pembalasan. Dan Allah ingatkan kepada kita, sewaktu kita buat perkara yang mempermainkan hukum hakam agama, kita lupa tentang hari pembalasan, itu hari akhirat. Allah akan balas apa yang kita buat. Sebab itu Allah lupakan kita. Ini janji Allah kepada mereka yang melakukan dosa, yang meremehkan hukum hakam, yang merendahkan apa yang telah Allah tetapkan dalam agama. Persoalannya sekarang, okey, bagaimana kita ingin mengagungkan Allah? Dari tadi kita bincang kan. Dari tadi kita bincang, banyak benda kita bincang. Tentang apa tadi? Tentang hukuman Allah, ya, tentang peringatan Allah. Kenapa kita penting dalam hati kita ni ada rasa keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bincangkan semua itu. Namun persoalannya sekarang, bagaimana kita perlu jadi seorang muslimah yang mengagungkan Allah? Mungkin kita dari tadi fikir, yelah Ustazah agungkan Allah, tapi itu macam mana? Itu kita tanya macam mana nak agungkan Allah? Aku pun confused lah si Sakinah ni berbual. Daripada tadi agungkan. Lepas tu macam mana? Mungkin ada orang tanya macam itu kan. Okey, macam mana? Apa yang kita nak buat untuk membuktikan bahawa kita seorang muslimah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala?
ada banyak perkara yang kita boleh lakukan. Antaranya ialah kalau secara umumnya kita kata begini. Salah satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara kita mentaati perintahannya. Sebab itu tadi kita kata orang yang melakukan kemaksiatan dia tidak mengagungkan Allah. Jadi sebaliknya bila kita jadi orang ataupun kita jadi seorang muslimah yang mentaati perintah Allah, maknanya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya lah ya sedemikian. Taat kepada perintah Allah, tidak menderhaka kepada Allah, banyak berzikir, banyak ingat Allah, tidak melupakan Allah, mensyukuri nikmat Allah, kan? Dan kita tidak mengingkari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Ini bermakna kita mengagungkan Allah. Namun secara spesifiknya lebih khusus lagi, bila kita nak bincangkan tentang semua itu, sebagaimana yang saya letakkan ini sebahagiannya sahaja ya muslimah, saya tak boleh letakkan semua. Sebab ada banyak lah ya. Bila kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, itu maknanya kita mengagungkan Allah. Kerana kita tahu tempat pengaduan kita, tempat untuk kita minta pertolongan hanyalah kepada Allah. Orang lain, betul kita kata orang lain tolong kita, tetapi itu adalah kerana kehendak Allah orang itu tolong kita. Allah takdirkan, masih lagi berbalik kepada Allah. Jika bukan kerana Allah, tak adalah orang datang tolong kita. Jika Allah tak gerakkan hati dia untuk tolong kita, tak berlaku hal yang sedemikian. Maknanya berbalik kepada Allah. Ini kita percaya. Ya, dalam diri kita sedemikian, kita agungkan Allah. Sebab tu bila kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukti kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih agung melainkan Allah. Begitu juga dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita berusaha menjauhi kemaksiatan sebagaimana yang kita bincang pada poin kita yang ke-24 ini. Kita nak mengagungkan Allah, ada rasa pengagungan terhadap Allah itu tadi, jauhi kemaksiatan. Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan balas setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan. Apalah bentuk maksiat? Daripada sekecil-kecilnya hinggalah kepada yang sebesar-besarnya. Kemudian kita menjadi seorang muslimah yang merenung ciptaan Allah. Ya, kita lihat langit, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, ma khalaqta hadha batila. Kan ada doanya. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit, bumi, ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan bila kita lihat semua itu, jiwa kita ini rasa rendah. Kita rasa kerdil. Kita rasa hamba. Dengan melihat ciptaan yang ada di hadapan mata kita ini. Kerana apa? Kita tahu manusia tak mungkin boleh menciptakan langit. Kerana langit itu dicipta oleh Allah tanpa tiang. Dengan perhiasan-perhiasan yang ada di langit yang membuatkan kita terpesona, kita terkagum-kagum melihat apa yang ada di langit. Subhanallah. Kita puja Allah dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keadaan kita yang rasa diri hamba itu, bermakna kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran kita tadabbur setiap ayat yang kita baca. Maksudnya kita menghayati apa yang
direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah, kalamullah, iaitu kata-kata Allah yang kita baca setiap hari. Sebagai peringatan untuk diri kita, peringatan untuk hati kita, kerana apa dalam Al-Quran itu ia mengandungi banyak pengajaran, banyak peringatan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Dengan cara kita menghayati setiap apa yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah, itu adalah antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ini. Sebab itu muslimah, Nabi SAW dalam apa jua keadaan, baginda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan baginda sedih, jiwanya galau, jiwanya resah, doa yang Nabi panjatkan kepada Allah ialah doa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi ketika baginda dalam keadaan yang sedih, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Dalam doa baginda ini, baginda tak sebut sikit pun tentang kesedihan. Tetapi apa yang kita lihat dalam doa yang Nabi sebutkan, ia adalah bentuk keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirangkumkan dalam bentuk doa, dipanjatkan kepada Allah sebagai antara cara untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi ucapkan, yang Nabi panjatkan di hadapan Allah ketika baginda rasa sedih. Apa kata Nabi? Sebagai antara doa kesedihan diletakkan oleh para ulama hadis, doa ini adalah doa kesedihan yang Nabi baca ketika baginda rasa sedih. La ilaha illallahul azimul halim. Kita lihat ada perkataan al-azim di situ. Maksudnya apa? Keagungan Allah. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Sekali lagi, perkataan al-azim iaitu keagungan Allah itu Nabi sebut untuk menunjukkan keagungan Allah itu tiada taranya, tiada bandingnya. Nabi sebut dalam ayat ini, dalam doa ini, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Bukankah tadi saya kata, antara cara kita nak mengagungkan Allah bila kita lihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam doa ini, Nabi agungkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Apa lagi kata Nabi? Wa rabbul arshil karim. Tuhan arasy yang mulia. Semasa sedih, Nabi agungkan Allah sebagai bukti kepada kita muslimah. Kita ini umat Nabi SAW. Kita ikut petunjuk Nabi SAW. Dalam keadaan yang begini, lihat apa yang Nabi sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak kata, ya Allah aku sedih, ya Allah. Nabi tak kata gitu muslimah. Ya, dalam doa ini ada ke Nabi sebutkan tentang kesedihan? Tak ada langsung. Nabi tak kata, ya Allah hati aku sakit, ya Allah. Tak ada. Nabi SAW tak sebutkan begitu. Tapi apa yang Nabi SAW sebutkan? Nabi letakkan keagungan dalam hati baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan keagungan Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung dan maha penyantun. Walaupun di sini kita kata ya, Allah itu maha agung, tapi Allah itu maha penyantun, maha mengasihi terhadap hamba-Nya.
Nabi kata apa lagi? Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan penguasa arash yang agung. Allah menguasai arash yang agung. Allah itu maha agung dalam keadaan dia menguasai setiap sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Nabi juga ungkapkan di dalam doa ini, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, serta Tuhan arash yang mulia. Ini cara kita muslimah mengagungkan Allah dalam doa kita. Walaupun doanya adalah doa berkaitan dengan kesedihan, Nabi tunjukkan kepada kita dalam keadaan hati kita kacau bilau, resah, gelisah. Hati kita ini jangan sesekali kita biarkan dari mengagungkan Allah itu tadi. Perlu kita letakkan keagungan yang begitu tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar pengagungan dalam hati ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menentukan setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab itu jelas di sini, mereka yang sesuka hati melakukan kemaksiatan, mereka yang bangga dengan kemaksiatan, mereka yang bahkan ajak orang lain supaya merendahkan hukum agama, ajak orang lain, kan bukan ajak, ajar juga orang lain supaya jangan beramal dengan hukum agama. Bagaimana kita ingin kata bahawa mereka itu adalah insan yang mengagungkan Allah? Sedangkan kita belajar, kita faham daripada diri Nabi SAW, Nabi kita yang kita cinta, yang kita sayang, adalah seorang Nabi yang tidak pernah meninggalkan dalam setiap tindakannya, dalam setiap ucapannya untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal. Maka begitulah kita muslimah dalam keadaan kita hidup ini. Kerana satu yang perlu kita faham, mengagungkan Allah, ia adalah antara cara kita menjauhi kemaksiatan, agar hati kita ini sentiasa takut kepada Allah, agar hati kita sentiasa ingin melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Mudah-mudahannya setiap sesuatu yang kita bincangkan memberi manfaat untuk hati kita, untuk jiwa kita dalam keadaan yang kita struggle, keadaan kita ni berusaha. Ya, setiap daripada diri kita masing-masing ada struggle yang tersendiri. Saya tidak nafikan. Kita berusaha untuk jadi muslimah yang salihah, muslimah yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada keadaan kita, ada history kita, kita ada pengalaman, kita ada banyak perkara yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kita kena yakin, dalam keadaan kita ni berusaha untuk jadi muslimah yang salihah, kita perlu berusaha untuk sentiasa meletakkan keagungan Allah di dalam hati kita. Itu antara cara yang boleh bantu kita agar sentiasa menjadi muslimah yang salihah, muslimah yang baik. Bukan hanya kita dengan Tuhan kita, tetapi kita dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya daripada awal pengajian kita hinggalah ke akhirnya ini. Selesai kita muslimah bincangkan poin kita yang ke-24. Mudah-mudahan pada perbincangan ini banyak nilai tambah yang boleh kita dapat dan kita amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan.
Jadi rasanya tidak ada sebarang soalan yang ada di situ apa. Alhamdulillah, jazakillah khairah Ustazah wa iyyak. Ya, terima kasih. Kak Salmi, betul Ustazah, terima kasih atas ilmunya. Ya, apa yang betul tu? Ya, mudah-mudahan betul semuanya. Okay, syukran Ustazah. Ya, sama-sama Hajar Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, insyaAllah. Had you deeply, Doktor. Perkongsian yang memberi impak pada hati. Jazakillah khair wa iyyak Kak Mas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Nur. Okay, Alhamdulillah Kak Nur di situ, Kak Nur Kamaria. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, semuanya terima kasih. Syukran. Ya, sama-sama semuanya. Baik, Alhamdulillah Muslimah. InsyaAllah kita tutup ya kuliah kita pada petang ini. Dan saya amat berharap kita semua dapat sekali lagi berjumpa di minggu hadapan pada masa yang sama, di tempat yang sama. Ya, jangan lupa. Dan Alhamdulillah saya lihat muslimah-muslimah yang ada dengan saya ini, Masya Allah, tabarakallah, amat istiqamah. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau ada mungkin yang tak dapat ikuti kuliah kita pada jam 3 ni kan, nanti nak play balik lah, maknanya dia nak tonton kembali sebab kita kan ada rakamannya kan, sama ada di Facebook Masjid, di YouTube Masjid, bahkan di YouTube saya juga ya, saya muatkan kuliah kita ini kerana semua orang ada keselesaan masing-masing untuk belajar. Mungkin ada suka untuk ikuti Facebook saya ataupun nak lihat di Facebook Masjid, tak kiralah di ruangan yang mana pun tak kisah. Yang penting kita ni ada semangat untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, terus untuk menjadi muslimah yang salihah. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.